Yang inilah dirakamkan oleh Allah di dalam Quran di awal surah Al-Isra. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Ayat Al-Quran ini menceritakan tentang Isra, dan dalil yang menceritakan tentang Mi'raj ialah dalam surah An-Najm ayat 13 sampai ayat 18. Walaqad ra'ahu nazlatan ukhra inda sidratil muntaha indaha jannatul ma'wa sampai ayat 18. Kisah Rasulullah melihat rupa sebenar malaikat Jibril alaihi salam. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan. Maha suci Allah yang telah memperjalankan seorang hambanya, yakni merujuk kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lailan, sebahagian daripada malam. Subhanalladzi asra, yang telah memperjalankan. Ayat ni cukup jelas bagi mata-mata hati yang mahu melihat, mata-mata hati yang mahu memahami. Rasulullah Isra dan Mi'raj bukan dengan kodratnya sendiri. Rasulullah Isra dan Mi'raj bukan dengan kuasanya sendiri. Rasulullah Isra dan Mi'raj bukan dengan force-nya sendiri, bukan dengan tenaganya, tetapi jelas ayat ni Rasulullah diperjalankan. Ini bermaksud Rasulullah dituntun, Rasulullah dipimpin, Rasulullah disokong, Rasulullah didukung. Kehendak ini, ilmu ini datang daripada Allah, tetapi wasilah perantaraan yang menjalankan misi ini ialah makhluk-makhluk Allah dari kalangan malaikat-malaikatnya. Dan dalam peristiwa ini ada malaikat Jibril, dalam peristiwa ini ada malaikat Mikail, dan ada riwayat menyebut malaikat Israfil, dan lebih jauh ada riwayat menyebut sebahagian besar malaikat-malaikat yang lain yang tidak diketahui nama-nama mereka. Bila Rasulullah diperjalankan, maksudnya ada benda yang membawa Rasulullah. Jadi dalam kes ini tak ada dalam Al-Quran, tetapi diceritakan menerusi hadis-hadis sabdaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang Nabi tunggang, yang Nabi naik sejenis tunggangan yang diberi nama burrak. Burrak, kalimah burrak sama seperti barq. Apa maksud barq? Kilat. Barqun kilat, sepantas kilat, secepat kilat. Buraq ni digambarkan oleh hadis-hadis Nabi adalah binatang semirip kuda, lebih tinggi daripada himar, lebih rendah daripada bighal, dan berwarna putih melata, yakni putih keseluruhan, dan pergerakan perjalanannya sejauh mata memandang sekali melangkah. Memang laju semua. Dan hari ini kita nak bagi mudah faham bagaimana Rasulullah dapat melakukan perjalanan baik atas nama Isra dan Mi'raj cuma dalam tempoh sebahagian daripada malam. Analogi perjalanan ni kita masuk dalam teori ruang, waktu dan jarak. Analogi mudah. Hari ini saya minta abang kat depan, saya minta dia untuk berjalan kaki. Masa yang saya bagi, tempoh yang saya bagi cuma 30 minit, setengah jam. Abang ni pun start jalan, sampai tempoh setengah jam, saya tiup whistle. Agak-agak jarak yang mampu dia capai dengan berjalan kaki selama setengah jam berapa kilo? Tak payah tepat, agak-agak aja. Orang berjalan kaki setengah jam berapa kilo mampu capai? Agak-agaknya. 5 kilo. 5 kilo. Habis pada kilometer yang kelima, saya minta abang ni berlari pula. Tadi berjalan, berlari juga masa sama setengah jam. Penat ustaz, jalan tadi pun dah setengah jam, 5 kilo.
Bayangkan soal penat, soal letih, lelah, duk tepi, sentiasa bertenaga sebab power road duk bagi kat tepi jalan. Dia lari setengah jam, kalau jalan 5 kilo kita double, boleh tak? Agak-agak je double. Bila dia lari, berapa kilo yang aku capai? 10 kilo. Sampai di kilometer yang ke-10, saya tunggu di situ bagi satu kunci. Abang, ini kunci. Motor Kris ada duduk kat depan. Motor Kris ni percuma, terbalik pun tak apa, aksiden pun tak apa, koyak rabak pun tak apa, pecah pun tak apa, minyak dah isi penuh. Naik selama setengah jam. Dia pun naik motor. Zoom, 1214, 1214, 1214. Agak-agak Kris 1214 setengah jam, berapa kilo? Agak-agak je 60. Pakcik kata 60 kilo. Habis di kilometer yang ke-60, satu lagi kunci. Saya bagi dia kunci BMW 7 Series. Juga minyak penuh. Nak naik lagu mana pun naiklah. Dia pun start naik. 2224, 2224, 2224. Agak-agak berapa kilo? BMW 7 Series. 200 kilo, letaklah 200 kilo. Elok-elok je kilometer yang ke-200 sampai depan airport Salahuddin. Airport apa? Subang kan? Okey, saya bagi ni tiket free untuk abang. Siap menanti. Satu seat naik Boeing 747-400. Dia pun naik 747-400, zoom setengah jam. Agak-agak berapa ratus kilo? Setengah jam. Agak-agak je 300-400 kilo boleh capai. Elok-elok 300-400 kilo sampai di airport Changi, Singapura. Naik satu lagi flight, tiket free, Concorde. Naik Concorde pula setengah jam. Agak-agak berapa ratus kilo? Ke 1000 kilo, wallahualam. 1000 lah kilo. Elok-elok je sampai di kilometer yang 1000, kapal terbang Concorde mendarat. Nampak tak depan tu roket? Sama macam Syekh Muzaffar nak naik Soyuz. Naik free, saya bayar. Naik Soyuz, tapi kali ni kok atas dah. Nak Mi'raj lah. Tadi Isra' je semua. Kok datar, ni Mi'raj. Naik kok atas setengah jam. Agak-agak berapa ribu kilo? Berpuluh-puluh ribu kilo dalam masa setengah jam. Okey, tu je hak mampu untuk kita alam bawah. Jadi di sini poin dia, walaupun masa yang kita beri adalah sama, setengah jam, setengah jam, setengah jam, tetapi yang telah membezakan jarak capaian kita ialah bergantung kepada material dan kenderaan yang kita guna untuk bawa kita. Bila dia jalan kaki adalah 5 kilo, bila dia berlari 10 kilo, tapi bila kenderaan yang bawa dia motor Kris dah 30, bila kenderaan yang bawa dia BMW 7 Series dah 100 kilo, bila yang bawa dia Concorde dah beratus kilo, bila yang bawa dia Soyuz dah beribu kilo. Tu cerita hal-hal material, barang-barang tunggangan dan naikkan atas dunia. Tetapi yang bawa Nabi motor Kris ke? Yang Nabi naik BMW 7 Series ke? Yang Nabi naik Soyuz ke? Tidak. Buraq. Buraq datang daripada unsur alam atas, daripada syurga. Sama levitasi dengan yang dijadikan Allah, malaikat-malaikat Allah daripada cahaya. Bila dia datang daripada alam atas, kita tengok dulu. Buraq, barq, kilat. Tetapi kita harus faham satu benda. Kita harus faham setiap kejadian Allah jadikan itu ada sebab-sebab dan musababnya. Setiap sesuatu itu pasti didahului oleh sebab. Dengan bahasa mudah, sebab mendahului sesuatu. Bila saya sebut sebab mendahului sesuatu, tuan-tuan boleh terima ke nak tolak? Sebab mendahului sesuatu, terima? Memang begitu. Sebab mendahului sesuatu, tetapi setiap pendahuluan itu tidak menjadi dasar dan keutamaan. Dia penyebab kepada terbit dan timbulnya sesuatu. Pening tak? Pening tak? Analogi mudah macam ni. Kita ambil meriam,
kita ambil meriam macam perang dulu-dulu lah, meriam Mesir tu, kita ambil peluru dia yang bulat macam bola bowling, kita masukkan kat muncung depan, kita pun tarik dia punya pembidah dia ni, pam, kita tembak. Baik, pertanyaan dia yang pertama, benda paling awal muncul dan kelihatan pada muncung meriam tu apa? Benda paling awal kita boleh tengok kilatan cahaya dah. Kita nampak cahaya dulu pada muncung meriam. Ini membuktikan bahawa walaupun dia paling awal, tetapi cahaya itu bukanlah penyebab kepada bunyi pom tu. Walaupun dia paling awal hak kita tengok, tapi bukan sebab cahaya tu yang bunyi pom, bukan sebab cahaya. Dan yang kedua, walaupun dia paling awal, bukanlah sebab cahaya yang terlontarnya peluru tu keluar daripada muncung meriam tu. Ke sebab cahaya? Sebab cahaya ke bunyi pom tu? Bukan sebab cahaya. Bukan sebab cahaya yang melontarnya peluru. Walaupun dia paling awal, bukan sebab dia. Ni teori ahli fizik David Hume. Sebelum David Hume, dah lama ulama-ulama besar kita sebesar Imam Al-Ghazali memberikan satu contoh yang lebih mudah. Walaupun kokokkan ayam jantan setiap pagi lebih awal, tapi dia bukanlah pendahuluan kepada terbitnya fajar matahari. Kalau kira secara basic, antara matahari dengan ayam kokok, siapa dulu? Hak biasa-biasa. Ayam dulu tak? Kuk, 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 kuk. Lepas ayam tu duduk, baru matahari naik. Tapi matahari naik tu sebab ayam kokok ke? Bukan sebab ayam kokok. Sebab ayam ke? Walaupun ayam kokok lebih awal, tapi bukanlah kokokkan ayam tu menyebab matahari naik. Kalau ayam demam hari tu lagu mana? Aku demam, tak ada solok, stresor pun habis, buka peti, Panadol pun tak ada, tunggulah ada suara pukul 10, ayam pun berkokok pukul 10. Adakah matahari baru akan naik pukul 10? Dah. Matahari pun buat demand, ayam ni pagi-pagi berkokok, pagi ni lambat pula, biarlah aku tunggu pukul 10 baru keluar. Pukul 10 ke ayam kokok tak kokok, dia keluar juga. Bukan sebab ayam, walaupun ayam mendahului. Ni teori, setiap pendahuluan bukan menjadi dasar kepada terbit dan munculnya sesuatu.